forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Kamal Amir membidas MP Hulu Terengganu yang mencarut di dalam parlimen. Mari kita dengar bidasan daripada Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Banyak cukai-cukai yang akan dibebankan di atas pundak rakyat. Bukan pundak pundak rakyat. Cuma ahli-ahli parlimen yang hadir, kalau saya cakap anda kata saya menyentuh tentang pembangkang, tapi itulah realitinya saudara. Bagaimana Dewan yang mulia macam parlimen itu, wakil-wakil rakyat boleh mencarut bahasa-bahasa yang tak sepatutnya ditularkan di parlimen. Antaranya, saya minta maaf saudara, ada pula wakil rakyat daripada Terengganu menyebut perkataan pun. Saya nak menyebut, tak boleh saudara. Itu sampai di Dewan Rakyat dalam perbahasan. Jadi bila mereka bercakap, hadir naik ke atas, bila diberi peluang oleh speaker berucap, Ya Muhammad dari Teluk Senam, contoh, dia pun bangun, mula-mula cantik, terima kasih Ya Muhammad, Tuan Speaker, saya mengalu-alukan pembentangan bajet daripada Yang Amat Perdana Menteri 421 bilion. Okey, tapi kena ingat saya mewakili rakyat. Jadi rakyat disalahkan. Kenapa mesti rakyat yang disalahkan apabila mereka bersikap sebegitu biadab? Sebab itu saya katakan kadang-kadang mereka hanya mengambil alasan rakyat demi rakyat demi rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat mana yang mengizinkan seorang ahli parlimen yang mereka pilih dalam pilihan raya untuk berada di parlimen boleh melontarkan kata-kata yang cukup melampau? Parlimen dijadikan pentas untuk saling maki hamun, tuduh menuduh tanpa bukti. Jadi kita rasa malu saudara. Tapi bila bercakap kononnya mereka ini adalah wakil rakyat, rakyat mengundi saya. Jadi adakah rakyat mengundi mereka, meletakkan mereka, menghantar mereka untuk berada di parlimen untuk mengeluarkan kata-kata yang kesat, untuk maki hamun, untuk mencarut, yang tidak langsung memperjuangkan seorang rakyat. Sebab itu saya katakan setiap kali hadirnya musim pilihan raya, sama ada pilihan raya kecil, Dewan Undangan Negeri ataupun parlimen, ataupun pilihan raya umum, lain tak ada. Mereka akan bercakap di atas pentas demi rakyat. Akhirnya apakah kita akan menyalahkan rakyat yang begitu terpengaruh dengan mereka menghantar orang-orang yang sebegitu berada di parlimen? Jadi sebab itu kata jangan kita salahkan rakyat. Tapi kadang-kadang memanglah rakyat pun boleh terperangkap dengan omelan cerita-ceritanya. Cerita ini tak betul, ini tak betul saudara. Segala-galanya kononnya atas nama rakyat. Saya meluat betul saudara. Dan kadang-kadang saya dengar juga, kita mengharapkanlah agar speaker Dewan Rakyat dapat memperbetulkan. Tapi mereka langgar. Sepanjang minggu lepas saudara, bila ada wakil rakyat yang mencarut saudara. Jangan lupa, adalah 4-5 orang yang ada di situ. Saya haraplah rakyat di kawasan-kawasan yang mereka wakili boleh menilai semula prestasi calon ataupun ahli parlimen yang mereka hantar. Saya kena ingat saya, kita mengundi mereka sebagai ahli parlimen ataupun sebagai ahli Dewan Negeri untuk berada di Dewan Negeri ataupun Dewan Rakyat. Mereka dibayar dengan duit rakyat saudara. Bukan kecil. Seorang ahli parlimen sekurang-kurangnya lebih daripada 20,000 sebulan masuk ke kocek mereka dari kantong rakyat. Harapan rakyat agar mereka berjuang untuk rakyat. Tetapi akhirnya rakyat yang disalahkan. Rakyatlah, saya mewakili rakyat kawasan saya. Apakah rakyat kawasan itu menuntut supaya mereka bercakap sebegitu celupar? Saya minta maaf lah saya, kadang-kadang saya rasa kecil hati dan rasa marah saya dengan sikap yang melampau. Kita mengharapkan 2 hari lagi nanti sidang parlimen akan bersidang lagi. Apakah kita mengizinkan mereka menularkan kata-kata yang sembrono? Saya bagi saya perangai betul saya Saudara Muklis, pembangkang sama, kerajaan pun sama, betul Saudara Muklis. Ada juga ada wakil-wakil kerajaan ni mungkin dia terperangkap, dia pun bercakap benda yang sama. Ya kita ni macam mana? Jadi kata Surah Zul, YB PM bersatu PAS
meroyan, kepanasan setiap hari, tiada kuasa dan tiada jawatan, dan miskin ilmu. Dan saya kadang-kadang saya sendiri saudara, dalam ruangan ini saya pun tak mampu untuk menularkan ataupun melontarkan kata-kata yang dilontarkan oleh seorang wakil rakyat, seorang yang kita panggil dia yang berhormat, yang sewajarnya mendapat gelaran yang berhormat. Rakyat menghormati mereka, rakyat mengharapkan agar mereka memperjuangkan soal hidup rakyat. Saya kalau mereka bercakap, bukanlah omelan kosong, kalau mereka bercakap bahawa keadaan sekarang ni, Menteri Ekonomi fikirlah sesuatu untuk keadaan negara kita, saya setuju, saya seronok. Tapi apa yang berlaku saudara? Contoh saya katakan, akhirnya macam apa yang berlaku, wali parlimen daripada Macang, hanya kerana menggunakan surat layang yang tidak ada bagi saya lah, bukan bukti nyata. Itu yang dijadikan alasan untuk didebatkan di parlimen. Begitu juga minggu lepas, bagaimana ada juga wakil rakyat hanya kerana apa yang tertular dalam media sosial, itu jadikan alasan. Kononnya orang ni korup, menteri itu dapat ada duit 94 juta. Dah berlarutan saja. Masa yang digunakan untuk Dewan Rakyat untuk membahaskan tentang bajet 421 bilion itu terbuang begitu saja. Saya menanti saya, sebab dah masuk minggu dekat bulan dah saya, yang Perdana Menteri mengutarakan membuat cadangan ke parlimen. Maka dengan ini kerajaan menyasarkan untuk bajet tahun 2025 adalah 421 bilion. Dan untuk banyaklah kementerian A, kementerian B, C, D dan sebagainya. Sewajarnya mereka membahaskan. Kalaulah nak bercakap soal pendidikan, jadi peruntukan kepada Kementerian Pendidikan, menteri-menteri dia, Fadilah, nyatakan yang Muhammad Menteri kena lihat sekolahnya tak lengkap, sekolahnya begini. Saya lebih suka mendengar begitu. Itulah Badan Pejuang Rakyat. Tapi bukan soal yang remeh-temeh. Begitu juga kita mahu supaya kalau soal kehidupan luar bandar, hendakkan rumah kesihatan rakyat, hendakkan saya bersetuju apabila isu macam pembekalan baja dilontarkan. Saya setuju. Malah saya mengulas. Saya juga bersetuju apabila khazanah, apabila PNB digunakan wangnya untuk melabur tak tahu ke mana, itu wang rakyat. Maka itulah tempatnya ahli-ahli parlimen minta supaya menteri-menteri bertindak sewajarnya. Sebab itu walaupun yang mengutarakan itu daripada PAC, pengurusi PAC, Mas Emirati, dia melontarkan bahawa dia akan memanggil, saya bersetuju. Bukan mestinya kita ni kerana dia tu pembangkang, kita tak setuju. Kita jadilah negara kita ini negara yang mengamalkan demokrasi yang benar. Saya, Saudara Abdul Aziz, terima kasih atas kiriman sekuntum mawar merah sama untuk saya. Dan kalau mereka minta sesuatu untuk rakyat, saya memang menyokong. Dan contohnya lah saya, apa yang berlaku dalam skandal, apa nama ni admin baja tu? Nafas. Bukanlah jumlah sampai 1.8 bilion, tetapi mengikut ceritanya yang dibahaskan di parlimen bahawa 1.8 bilion wang rakyat yang digunakan sepanjang tempoh Nafas untuk membekalkan baja-baja pada rakyat. Malahan adanya kartel-kartel, katanya lah di Dewan Rakyat, dan itu sepatut dibahaskan, itu sepatut diperincikan. Saya bersetuju dengan Mas Emirati akan memanggil dia punya ahli lembaga pengarah, mereka yang mentadbir Nafas. Jadi kalau ada penyelewengan, perlu diambil tindakan. Sebab Nafas ini adalah untuk membantu warga petani. Mereka berpanas, berperang dengan pacat, bermain dengan lumpur, berpanas, berhujan. Mereka dapat baja pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi orang lain yang sedap-sedap menyakau. Ini yang saya rasa marah. Begitu juga soal nelayan. Harga ikan macam mana? Nelayan kita bertempur di tengah samudera dengan halilintar. Hujan, ribut, berpanas. Kadang-kadang bermain dengan bisa tertukar, bisa ikan semilang terkena. Adakah mereka terfikir tentang kehidupan rakyat? Yang tahu masuk Dewan Rakyat, maki hamun. Maka keluarlah perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan.
Kenapa begitu? Sewajarnya seorang ahli parlimen itu lebih beremosi. Lihat, saya bukan nak memuji saya. Presiden saya, Datuk Seri Ahmadi, waktu beliau menjawab setiap persoalan yang dikemukakan kepada kementerian yang dipimpin olehnya, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dia dengan begitu caranya mesra. Walaupun daripada pembangkang bertanya, dia menjawab dengan baik. Tak ada pula nak maki hamun. Bagi sepatutnya parlimen begitu. Tapi sepanjang minggu lepas, parlimen nampaknya jadi medan untuk ahli-ahli parlimen yang kononnya, berbalik pada isu kita, kononnya mereka mewakili rakyat. Apakah rakyat yang salah? Perlukah kita menyalahkan rakyat menghantar mereka ke parlimen? Sedangkan bila sampai musim pilihan raya, pemikiran rakyat dikotori, dicemari dengan pelbagai andaian yang bukan-bukan. Dengan perfeksi itu dan ini, akhirnya rakyat terperangkap untuk menyokong mereka. Kononnya mereka itulah calon terbaik. Yang akhirnya setelah dihantar ke parlimen, terbukti mereka bukanlah calon yang sewajarnya. Saya melihat benda begitu. Terima kasih Cik Aziz. Betul saudara, dagang kasih dia kata memalukan negara. Memang. Saudara jangan lupa, Dewan Rakyat kita ni, parlimen kita bila bersidang, ada dua set saudara. Sekarang ni apabila dunia tanpa sepadan, apa saja perbahasan perdebatan di parlimen saudara, itu dapat dilihat oleh satu dunia secara live. Yang kedua, handset ataupun yang direkod bertulis akan dihantar pada seluruh negara-negara Commonwealth. Parlimen-parlimen itu akan menerima, oh begini caranya ahli-ahli parlimen dari Malaysia berhujah. Bayangkan saudara macam mana saudara penjelasan daripada Datuk Seri Saifuddin sebagai Menteri Dalam Negeri. Orang menuduh konon-konon 1.2 juta rakyat daripada negara China yang tak keluar. Bila dia jawab semalam, terkedu semua. Saudara, itu keadaan. Dan bagi saya lah, tak sepatutnya. Cukup-cukuplah rakyat ini digunakan untuk mereka menggapai kuasa dan mencari populariti. Bagi saya itu bukan cara populariti. Saya amat mengharapkan kali ini rakyat harus membuat pertimbangan. Apakah mestinya kita ini dipersalahkan lagi? Apabila kita memilih ahli-ahli parlimen ataupun calon-calon dalam musim pilihan raya, kita melantik mereka, menghantar mereka ke parlimen, sedangkan kebiarapan mereka yang menghancurkan harapan rakyat. Bagi saya, mereka ini khianat pada rakyat. Rakyat tidak salah. Tapi merekalah yang perlu dipersalahkan kerana mengaburi pemikiran rakyat. Dengan menggunakan kepelbagaian daya, akhirnya rakyat terperangkap untuk memilih mereka. Dan rakyat dikecewakan dengan sikap yang sebegitu. Sebab itu saya memilih tajuk malam saya, apa mestikah rakyat disalahkan? Kenapa mesti disalahkan rakyat? Dan begitu juga apabila barang-barang mahal. Takkan yang salah rakyat? Pak Menteri bagaimana pula? Tak adil kalau saya tak mengulas kerana sikap Pak Menteri. Pak Menteri juga mempunyai pendapatan yang besar. Yang tugas mereka adalah untuk menangani sebarang krisis dalam negara. Pak Menteri ini perlu menangani. Saya bersetujulah kalau macam Datuk Seri Saifuddin mengatakan Kementerian Dalam Negeri sedang menangani banyak persoalan-persoalan tentang kerakyatan, tentang kemasukan, pelancong-pelancong ataupun orang luar dalam negara, keselamatan negara ini. Saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada beliau kerana mentadbir Kementerian Dalam Negeri dengan baik. Sebab kita lihat anggota polis, anggota keselamatan bertugas dengan baik. Sebab itu bila dia menyinggung tentang presiden daripada Marang, Presiden Abbas itu yang mengatakan bahawa dia kena masuk lock up sebagainya, bila dijelaskan semua orang faham. Tak ada 1 minit pun dia masuk penjara kalau dia nak mengaku dia itu sebagai seorang pejuang. Tak ada. Jadi artinya sepanjang musim untuk menggapai yakin rakyat, mereka melakukan pembohongan. Rakyat ditipu, rakyat dipersenda. Saya haraplah rakyat kita yang mendengar live saya ini, untuk kali ini pilihan raya akan datang, betul-betul kita make up kita bersama. Sebab itu dulu pun saya dah cakap saudara, kalau kita dengarlah ada calon-calon yang bercakap pompang-pompang tak kena gaya saudara, kita sediakan telur busuk je saudara. Standbykan telur busuk je. Kalau pelik macam tu, balinnya orang. Saya kalau negara luar lebih teruk, saya campaknya ke laut, campaknya ke sungai. Tapi saya tidak menggalakkan rakyat bersikap begitu. Tetapi janganlah kita berikan mereka untuk berada di parlimen yang sepatutnya kawasan yang dianggap sebagai mulia.
Okey tuan, komen saya satu je lah. Sepatutnya ahli parlimen cakap lah benda-benda dah baik dekat dalam parlimen tu, bukan perkataan yang ngomongin pun tu pun nak sebut kat dalam ahli parlimen, nampak teruk sangat lah. Semudahlah benda tu live, kita jagalah adab. MP Hulu tengok dah lah wakil pada PAS, jagalah akhlak sikit. Akhiran tuan itu menyokong kerajaan. Wadah Nabi Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum.